Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk kita duduk bersama-sama pada pagi ini, pagi 20 Ramadan hari ini. Semoga kita dapat meneruskan sehingga akhir Ramadan, insya-Allah. Tapi dulu saya ingin mengenalkan diri saya. Nama saya Sofian bin Arsyad. Pertama kali saya datang sampai di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni sebenarnya MAIS bagi saya tauliah dalam bidang pengurusan pusaka, khas. Bukan saja Selangor, saya juga ada tauliah di wilayah, juga mengajar dalam bidang dia panggil bidang faraid ataupun bidang fiqh al-mawaris, perancangan harta dan juga pengurusan harta pusaka. Saya ini sebenarnya dari segi latar belakang, saya ini sebenarnya dari segi kelulusannya perancang bandar dan wilayah. Sekarang ni seorang perancang harta pusaka. Dia ada apa kata persamaan dia, sebab sebahagian besarnya semasa saya kerja dulu, saya kerja hampir lebih 25 tahun dalam bidang pengurusan projek, sebahagian besarnya melibatkan pengurusan tanah. Dan apabila saya terjun dalam bidang pengurusan harta pusaka ni, banyak melibatkan tanah lah, yang dipanggil tanah jadi tanah pusaka. Yang kita bimbang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak tanah pusaka ni jadi tanah keluarga. Hampir seluruh negara saya dipanggil memberi kuliah dan juga ceramah. Berdasarkan pengalaman saya dan ilmu yang tak seberapa ni, hampir lebih 10 tahun terlibat secara langsung dan tak langsung, turun ke padang, keluarga bila berlaku kematian panggil saya jadi orang tengah dan sebagainya, daripada penyediaan dokumen, wasiat, hibah, sehinggalah pembahagian harta pusaka diselesaikan. Jadi pada pagi ini saya cuba berkongsi sedikit, tuan-tuan, sebenarnya ada kaitan pusaka dengan puasa. Dia ilmu faraid ini sangat luas. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata belajarlah ilmu faraid, sesungguhnya ilmu faraid adalah separuh daripada ilmu. Rupanya bila saya terjun dalam bidang ni, banyak lagi yang saya perlu belajar. Cuma ada kaitan dengan puasa pagi ni, iaitu sebab saya nak sentuh yang tajuk pagi ini ialah kafarah, fidyah dan pusaka. Saya rasa ramai orang dah tahu dah apa makna kafarah lah, tak? Kafarah ni kalau ikut makna di sini dia kata istilahnya adalah menunaikan kewajipan bentuk harta atau tubuh badan disebabkan meninggal sesuatu tanggungjawab atau kewajipan hukum syarak. Jadi tindakan ini boleh menghapuskan dosa sama ada dengan membebaskan hamba, bersedekah atau berpuasa. Yang keduanya apa fidyah? Fidyah ni tuan-tuan, fidyah ialah melibatkan puasa saja. Orang tinggal puasa disebabkan tentu dia kena bayar fidyah, ataupun dia melewatkan ganti puasa, kena fidyah. Ni dua benda. Satu disebabkan sebab tentu dia puasa dan juga fidyah. Ada fidyah saja tapi dia lalai tinggalkan ganti puasa tu, kena fidyah. Jadi apa sebab kaitan dia dengan pusaka pula? Bila berlaku kematian. Yang ini kita nak bincang, tuan-tuan. Yang ramai orang kita bila berlaku kematian, lebih-lebih lagi waris-waris, termasuk saya juga, tuan-tuan, saya perlu ingatkan, banyaknya puasa ini dia menjadi hutang. Selama ni kita ingat hutang kepada manusia saja. Sebenarnya hutang kepada Allah ini wajib afdal diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembahagian harta pusaka dibuat.
Ya. Dah, ya. Okey, kita tengok sikit. Ya, bila berlaku kematian, tuan-tuan, perempuan sebaik saja berlaku kematian, kena ingat ya. Ini banyak tempat saya pesan lah. Boleh katakan setiap kali saya berceramah, saya pesan untuk diri saya dan tuan-tuan bahawa berlaku saja kematian secara automatik. Ini secara automatik ya. Berlaku saja kematian jika harta itu yang tinggalkan oleh si mati namanya harta ayah, milik ayah kita. Meninggal ayah kita. Meninggal saja ayah kita, kalau yang ditinggalkan rumah tersebut bukan lagi milik ayah kita, tuan-tuan. Begitu juga kalau yang meninggal tu mak kita ada rumah, nama dalam geran nama mak kita, meninggal saja mak kita bukan lagi milik mak kita. Milik siapa? Jadi secara automatiknya, itu sebab ilmu faraid tu kita kena jelas ya. Kena jelas. Berlaku saja kematian, harta yang ditinggalkan oleh si mati ini berpindah tangan. Itu sebab faraid ini, antara makna faraid itu dia berpindah ya? Berpindah daripada si mati kepada waris yang berhak di bawah hukum faraid secara automatik. Tuan-tuan, yang peringatan saya nak juga banyak tempat saya pergi, saya juga buat peringatan ya. Jangan kita suka-suka nak sedekah dah harta si mati, kain pelekat, kain batik tak. Ini dah biasa, adat norma biasa kita dah. Dah sedekah. Sebab sudah menjadi milik siapa? Milik waris yang berhak di bawah hukum faraid. Kita sedekah silap-silap bukan boleh pahala kepada arwah, boleh dosa pula pada waris-waris ya. Sebab sudah menjadi hak milik waris-waris. Ya, ini antara-antara ini ya. Seterusnya yang kita biasa faraidnya harta besar-besar tak? Rumah, tanah, kereta, akaun. Tapi harta pusaka ini bukan saja yang besar. Rumah, tanah, kereta, akaun, perabot dalam rumah. Benar? Benar tuan-tuan? Benar dengar tak orang faraid kan perabot dalam rumah? Pinggan mangkuk. Benar tak tuan-tuan? Ni peringatan yang banyak-banyak kali saya kena buat lah. Setiap kali lah ceramah saya ingatkan. Jadi sebelum saya memulakan kuliah saya ya. Sebab orang kita nak ambil dengan bab faraid tuan-tuan. Ya, kesemua harta si mati ini berlaku saja kematian wajib difaraid ya. Termasuk selipar kita kat luar ataupun kalau segi hukumnya wajib difaraid ya. Namun begitu, sebelum harta itu difaraid, Allah kata apa dalam surah Nisa ayat 11 dan juga ayat 12 ya, disebut sepotong ayat dalam sebahagian daripada ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Selesaikan wasiat dan selesaikan hutang si mati sebelum pembahagian faraid dibuat. Ya, bila sebut hutang ni dua tadilah, termasuk dia kafarah dan fidyah ya, dan juga zakat lah. Jadi maknanya secara umumnya ada dua hutang manusia ni ya. Yang pertamanya hutang kepada Allah yang lebih afdal diselesaikan terlebih dahulu. Ini yang kita bincang ni. Zakat, kafarah, fidyah, nazar, badal haji. Ya. Dan itu antaranya, dan yang keduanya hutang sama manusia dan juga institusi. Ya. Tuan-tuan ya, hutang ni sebenarnya ialah termasuk diri saya lah. Siapa tak pernah tak ada hutang dah. Bila berlaku kematian, sebabnya ada hadis ya, di mana ketika ada dua orang jenazah sahabat ni nak disemayangkan nak. Jenazah pertama Rasulullah tanya, arwah ni ada hutang tak? Tak ada hutang. Rasulullah terus solat ya. Jenazah kedua Rasulullah tanya, ni ada hutang? Ada hutang. Rasulullah tak nak solat kan? Sehingga seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku akan bayar hutang arwah. Baru Rasulullah solat. Maknanya beratlah tuan-tuan hutang ya. Sebabnya sepatutnya kita pesan hutang ni sebelum kita solat jenazah tak. Tapi kita biasa lepas tu baru kita waris-waris cakap nak bayar hutang. Sepatutnya sebelum ya. Ini sepatutnya ini yang normal biasanya kita selepas tak. Sepatutnya sebelum, kalau ikut hadis tu sebelum lah.
Ya. Tapi tak apa, yang kita nak fokus pada pagi ini ialah pertamanya saya sentuh bab fidyah. Ya, fidyah ni kalau ikut di Selangor ni dipanggil satu mud ataupun satu cupok beras. Sekarang ni RM2 tak silap saya di Selangor. Jadi siapa yang perlu fidyah? Yang perlu fidyah orang yang tinggalkan puasa, ya. Golongan-golongan yang wajib fidyah ni yang pertamanya orang yang tidak, ya, yang tidak mengqadakan puasa sehingga datang bulan Ramadan berikutnya. Ni tuan-tuan. Ya. Contohnya tak? Contoh. Dia puasa tahun lepas 1441 dia tinggal puasa sehari. Ya, tak sempat dia masuk dalam Ramadan kan? Tak sempat kan? Dia tak sempat, kalau mana dia lain, maknanya dia kena bayar satu cepat lah. Maknanya lepas raya dia besok dia kena ganti satu hari puasa, kena bayar satu fidyah, satu cukup bulan. Selangor ni dia berbeza dengan negeri lain, tuan-tuan. Ya? Kalau negeri lain tinggal 1441 satu hari, masuk 1442 bayar satu fidyah, satu cukup bulan lah. Masuk 1443 Selangor bayar juga satu juga. Tapi negeri-negeri lain dia double, dia berganda, ya? Berganda, tuan-tuan. Ya? Ada satu kes tuan-tuan, ini saya cerita tuan-tuan kongsi sikit lah, ya. Satu kes ni, orang ni, waris ni kita tanya, ayah ni ada tinggal fidyah tak? Ada tinggal puasa tak? Dia kata, tuan-tuan, yang mengejutkan kita rupanya ada orang ni, dia kata dia tak pernah tengok ayah dia puasa seumur hidup, tuan-tuan. Aduh, banyak kita. Jadi bila kita kira kalau di Selangor ni tak banyak lah dah. Dia mana tak banyak mana lah. Tapi kalau di belah-belah Kedah, wilayah dia berganda, wilayah berganda. Wilayah tak silap saya RM1.4 juta. Ada beza dengan Selangor. Selangor ni ada RM2, dia ada tengok beras yang dimakan. Selangor dia macam tu kan, tak silap saya. Tapi biasa RM2 lah. Ya, bila dikira-kira tuan-tuan, orang ni meninggalkan, maknanya fidyah ni jumlah yang dia kena bayar hampir RM60,000, tuan-tuan. Nampak ya? Kita maknanya bila berlaku kematian ini, yang orang kita terlepas pandang. Puasa ni antara hutang yang perlu diselesaikan. Bukan sikit, tuan-tuan, RM60,000. Sebab dia tak puasa kan, bila berganda. Kalau tak berganda, saya kurang lah. Tak berganda kurang lah, ya. Bayang ya, kalau dia meninggal umur 15, tak? Dia balik umur 15, meninggal umur 60 dah. Berapa tahun dia tinggal? Lebih kurang 45 tahun dah. Kira lah, tuan-tuan, 45 tahun tu daripada umur balik sampai. Sebab macam kita ni macam mana dah, ayuh kita tak tahu berapa lama tinggal puasa. Saya nasihatkan tuan-tuan dan puan kontak pusat zakat, ya. Dia orang akan bagi nasihat lah. Saya bukan pakar, tuan-tuan, saya cuma sampaikan saja, ya. Kalau ada kemusykilan, dia kata, tuan ni ditanya saya, Tuan Haji, saya tak tahu berapa banyak puasa ayah saya tinggal. Kalau pusat zakat dia mungkin, ya. Biar bayar lebih lah, tuan-tuan, saya nasihatkan. Dia sebabnya kalau ikut muktamadnya, ya, kena berganda. Tapi Selangor ni dia mengambil tu dah. Dia tak berganda, Selangor tak berganda. Tapi saya rasa lebih selamat kita pilih yang berganda, biar bayar lebih, tak apa, ya. Jadi itu yang pertama. Orang yang keduanya, perempuan yang hamil atau menyusukan anak, dia takut berlaku mudarat kepada kandungan atau anak tersebut. Ni beza tadi. Tadi orang tinggal puasa, dia ganti satu puasa dan juga fidyah. Bila masuk tahun seterusnya, ini tahun ni, ya. Contoh dia tahun ni, ni puasa ni 1442 ni, tinggal sehari sebab dia risau anak dia. Dah. Nanti dia puasa 1442 ni, dia puasa sehari dan fidyah satu. Orang yang tadi tu bila masuk je, kalau tidak dia ganti puasa saja, dia tak kena fidyah, ya. Kalau kita kata orang yang tadi tu dia tinggal puasa ni dah 1442 ni, lepas raya besok dia bayar satu puasa, tak ada fidyah, ya. Tapi kalau orang sakit lain pula. Kalau orang sakit macam mana? Orang sakit yang tiada harapan sembuh. Orang sakit yang tiada harapan sembuh, dia bayar fidyah sajalah, tak perlu puasa lah, sebab tak ada harapan dah. Tapi macam mana pula orang yang sakit, tiba-tiba dia sembuh, dia koma sebulan koma, tak puasa lah sebulan, kena ganti puasa dan juga fidyah, sebulan lah. Tapi maknanya kalau masuk tahun depan dia bayar fidyah, dia beza, tuan-tuan, maknanya dia kena puasa sajalah, dia tak kena fidyah pada tahun ni. 1442 ni contohnya dia ni, sepanjang bulan ni dia tak puasa kan.
Lepas raya besok dia kena puasa sebulan. Tak boleh fidyah lagi. Tapi kalau masuk tahun depan dia kena bayar fidyah. Macam mana pula orang tua yang tidak dapat tak boleh tak larat berpuasa, yang orang tua dah tak ada puasa dah. Dia kena fidyah sajalah. Nanti tak ada saya explain dekat situ. Sebelum saya nanti saya bacakan dulu. Okey, seterusnya kafarah puasa. Kafarah puasa ni banyak tuan-tuan, Kafarah puasa ni yang kita ingat selama ni minta maaf saya sebut ni bersama di siang hari lah. Itu yang biasa kita dengar lah. Sebenarnya kafarah ni banyak tuan-tuan Antara kafarah lainnya kafarah sumpah, kafarah disebabkan berlakunya pembunuhan, kafarah haji, kafarah nazar, kafarah zihar, kafarah ilak dia bagi. Okey, satu-satu saya cuba masa dia tak tempat dia tak satu. Okey, kafarah puasa ni yang pertamanya kalau berlakunya sehari itu batal disebabkan oleh suami isteri bersama, membebaskan seorang hamba yang beriman. Disebut di sinilah. Jika tidak mempunyai hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 59 hari tak cukup, 2 bulan berturut-turut tak? Hari ke-60 dia tak boleh puasa, kena ulang balik tuan-tuan. Bayang. Berat. Boleh? Puasa sebulan begitu Ramadan pun. Tapi saya baru-baru ni ada di YouTube, ada, saya tak mau sebut nama ustaz lah. Dia kata nak bersama boleh minum dulu. Sebab saya pun tak berani nak komen benda-benda gitu dah. Ada seorang ustaz ni pula dia komen tak boleh tak boleh. Jangan cuba-cuba lah tuan-tuan Tunggulah, sabar-sabarlah ustaz juga. Okey. Kalau tak boleh juga, maknanya kena beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Maknanya kalau berlaku kematian macam mana? Ni macam tadi jugalah fidyah tadi. Kalau berlaku kematian, contohnya ni kan 1442 ni berlaku dia tinggal sehari, maknanya kalau berlaku kematian dia bayar sehari lah. Dia sebab tak boleh puasa tak. Ataupun waris boleh puasa bagi pihak dia. Waris boleh puasa. Boleh. Kalau yang larat lah. Kalau kifarah ni 60 hari, waris boleh buat tak? 60 hari puasa pun kita nak buat sendiri pun payah tak? Nak menggantikan arwah punya, sebab kita kesian lah. Tapi buat fidyah ni tuan, ada juga orang tanya fidyah solat ada ke? Pernah dengar ke tuan fidyah solat? Pernah tak? Ada ke tuan? Tak ada. Memang adalah tapi sangat lemah lah. Kaul tu sangat lemah. Ada dibincangkan lah sebelum ni. Tapi janganlah cuba-cuba tuan memang buat semayang ni tak ada fidyah tuan. Semayang tuan badan kena tanggung. Orang lain tak boleh tanggung bagi pihak. Puasa boleh. Puasa. Okey, yang seterusnya kafarah sumpah. Ni kalau sumpah ni sumpah ni banyak sumpah. Macam mana dia kata sumpah membebaskan hamba juga, memberi makan. Tapi tadi kalau tadi 60 orang, ini 10 orang, maknanya 10 orang, maknanya 10 sajalah fidyah dia. Kalau orang tu meninggal bayar 10. Okey, seterusnya kifarah-kifarah lain. Kifarah haji macam batal haji ke macam mana. Lepas tu kalau ada nazar tapi susah juga nazar macam mana kita nak tahu orang tua kita bernazar tak? Mungkin dia sebutlah dia kata kalau nak luluh biasa sembelih kambing seekor tu nazar lah tu. Jangan pula nazar kata nak botak kepala tu tak payah lah tuan. Yang tak ikut syariat tak payah itu ada juga tu. Zihar dia namlah ni pernah dengar zihar? Yang disamakan tubuh isteri dia dengan mok dia contohlah, pun kena kifarah tuan-tuan sebelum boleh bersama. Dan satu lagi dia panggil kifarah ilak. Ilak ni dia sumpah, dia kata tak mau bersama isteri dia dah. Itu pun kena bayar kifarah. Tuan-tuan, satu kifarah yang tuan-tuan yang mungkin tak jarang sebab dalam kitab ni dia, saya sebab kebetulan saya menghadiri banyak seminar dan juga beberapa kes saya nak bagi peringatan mengenai kifarah ni. Satu lagi pembunuhan. Pembunuh sama ada sengaja atau tidak sengaja, walaupun dia kena qisas ataupun hukum qisas ataupun dia kena diat, tetapi masih tetap dia kena bayar kafarah. Puasa 60 bulan ataupun bayar fidyahnya. Yang kita bimbang tuan di bawah Imam Syafi'i ini, sama ada dia membunuh secara sengaja atau tak sengaja,
Ini saya nak kaitkan dengan pusaka. Orang ni kalau bunuh sengaja atau tidak sengaja, dia tidak dapat harta pusaka orang yang dibunuh tu. Walau sengaja, walau tak sengaja. Ini di bawah Imam Syafi'i. Walaupun dia dah bayar kisas, walaupun dia dah diat, walaupun dia dah ni bayar ni, tapi dia kena juga kifarah ni. Yang bimbang tu tadi, sebab saya masa saya hadiri kuliah tu, so ustaz ni cerita dalam kitab dia kata, orang ni korek lubang. Korek lubang. Biasalah sekarang orang korek lubang nak tanam musangking nak dekat belakang rumah. Ayah dia pergi dekat belakang tu, tiba-tiba jatuh dalam lubang tersebut. Tak sengaja dah meninggal ayah dia. Dari segi hukum tuan-tuan, orang yang korek lubang tersebut tidak boleh mewarisi harta ayah dia. Pernah dengar tuan-tuan? Tak pernah Yang kita bimbang tak, kita bawa kereta, ayah duduk sebelah, atau kita bawa motor, ayah duduk belakang. Accident, kita selamat, ayah meninggal. Dari segi hukum, tadi saya cakap dari segi hukum tapi segi undang-undang lain lah. Tuan-tuan kena bawa benda dekat mahkamah syariah, dapatkan pengesahan mahkamah syariah. Setakat ni saya tak tahu dah buat keputusan ke belum. Saya ada berapa kes. Jadi bila accident, ayah ni meninggal, maknanya sekarang tak sengaja dia dah bunuh ayah dia. Tuan-tuan, maknanya dia tak boleh mewarisi harta ayah dia. Dah tak boleh mewarisi, dia kena bayar kifarah. Hukumlah. Walau bagaimanapun, kalau ada kes begini berlaku, waris-waris dia tu tadi, sebabnya dalam ilmu hukum faraid ni, dia ada satu kaedah dia panggil takharush. Takharush, walaupun orang ni dapat bahagian faraid apa semua, bila kita bincang, waris-waris setuju nak bagi kat dia, tak ada masalah. Sebabnya lah yang faraid ni, dia ada jalan, orang kata jalan keluar lah, jalan keluar macam mana boleh manfaat dia. Takharush melalui kaedah takharush. Ini pun pernah bincang tak? Takharush pernah bincang di sini tak? Tak pernah juga. Banyak lagi kita kena belajar. Saya dah pergi kelas banyak tempat dan benda-benda takharush ni nantilah kita kalau ada masa saya akan bincang benda. Yang kita bimbang ni tadi tuan-tuan, mana ada kifarah yang kena bayar. Dah lah tak dapat pusaka tak? Kena ada kifarah pula. Okey, itu kafarah fidyah dan seterusnya zakat. Zakat yang berkait secara langsung dengan harta, seperti zakat tidak berkait dengan harta, fitrah ataupun zakat harta lah. Tuan-tuan, ini pun banyak juga kes bila arwah ni ada simpanan, kita lewatkan urusan pusaka dia, cukup haul dia, cukup nisab, kena zakat lah. Ataupun zakat yang dia terhutang tak. Contoh ni, dia masuk 1 Ramadan, dia meninggal pada 1 Ramadan by right dia kena bayar zakat zakat fitrah tak sempat hutang tu. Benda-benda gini tuan-tuan ni, yang orang kita ni kebanyakannya ialah mungkin terlepas pandang lah antaranya hutang yang ni, kifarah, fidyah, zakat, badal haji. Badal haji ni biasanya tak ada masalah, saya tengok banyakkannya orang kita ni dia alert tapi bab fidyah, bab kafarah, bab zakat, nazar, ni kena ambil perhatian bila ada harta pusaka yang wajib diselesaikan terlebih dahulu. Kalau kita bahagi pusaka tanpa selesai hutang, waris-waris tanggung, kita bimbanglah tanggung dosa. Yang banyak orang kita ni secara sengaja atau tak sengaja dah termakan harta pusaka secara batil. Inilah antara-antaranya tuan-tuan. Malah bila dia terima pula harta pusaka tu di Selangor ni, difatwakan kena bayar juga zakat. Tuan-tuan, tadi zakat simati. Bila kita pula terima harta pusaka tu, kita pula kena bayar zakat. Harta-harta tentulah, bukan semua harta lah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi simpanan lah, cash kan kita dapat. Contohnya cukup haul lah, cukup nisab dia. Dia bila terima zakat pendapat dia tak payah tunggu haul, cukup nisab dia dah kena dah. Sebentar tuan-tuan ada soalan tak? Boleh buka soalan ni? Boleh buka soalan? Ada soalan? Ke tuan-tuan tak berani nak tanya? Sebab soalan ni agak sensitif lah.
Murung takut. Tuan-tuan ni, tak ada orang boleh terlepas, tuan-tuan. Belajar ilmu faraid ini fardu kifayah, pelaksanaan hukum faraid itu fardu ain. Dia kata tak ada harta. Mana boleh tak ada harta? Saya kata tadi, harta selipar kita pun wajib di faraid. Maknanya ada baju tak? Ada baju, ada pakaian. Tapi ada jalan keluar. Jika waris-waris setuju, tak ada masalah. Dan terlepas macam mana? Tuan Haji, dia tanya saya. Terlepas bincang balik dengan waris-waris, ya? Banyak berlaku penipuan, tuan-tuan. Anak angkat dapat harta pusaka, anak tak sah tarah dapat harta pusaka. 5 orang waris, dia kata 2 orang waris. Ini banyak ni berlaku. Tak jauh pun tempat tuan-tuan ni. Saya boleh katakan hampir setiap hari saya dirujuk kes-kes pusaka. Orang kita tak mau dengar, tuan-tuan. Dah macam mana nama dah masuk dalam geran. Nama anak angkat dah masuk dalam geran. Lepas mati ni, bukan masa arwah ni, lepas mati. Sebab anak angkat bin kepada ayah angkat. Tak boleh, tuan-tuan. Ini banyak. Kecuali lah, macam sebabnya masa hidup ni kita nak selesaikan, buat wasiat, buat hibah, buat amanah, agar benda-benda kita dapat diselesaikan. Ya. Pergi. Okay. Saya selesai dengan ringkaskan tu. Ya. Cuma ni saya nak tulis sikit, nak draw supaya tuan-tuan faham apa yang kita bincang pada hari ini. Boleh ke saya ke sana? Tak ada mic yang bergerak Ada mic yang bergerak. Boleh dengar, ya? Okay, tuan, bila kita ada berlaku kematian, ya, yang pertamanya kita kena tengok, ya, harta pusaka ni rasa harta pusaka. Kalau nak explain apa dia harta pusaka ni rasa semua tahu lah, ya, tapi ada detail ni kita tak tahu. Kalau sebab ini ada harta pusaka, yang pertamanya kena ingat, ya, kos jenazah ni biasa tak ada masalah, kita ada khairat semua, kan? Ada khairat, yang ini tak ada isu lah, ya. Bagi yang mereka tak ada khairat, ada lagi, ya. Kalau yang meninggal tu suami, ya, kalau meninggal tu suami, boleh ambil daripada harta suami untuk urus jenazah suami. Tetapi kalau yang meninggal tu isteri atau anak, ada ayah dia, kan? Tak boleh ambil daripada harta isteri atau anak itu, dia ambil pada harta suami. Sebab menjadi tanggungjawab suami untuk urus jenazah isteri, ya. Tapi kalau yang meninggal tu suami, tak isteri, tak wajib keluar yang mengambil itu harta suami, ya. Yang keduanya, walaupun disebut dalam surat Nisa tadi, bayar, laksanakan wasiat dan selesaikan hutang, tapi kena selesaikan hutang terlebih dahulu. Wasiat kemudian hutang, ya, hutang, ya, kepada Allah, ya, yang kita bincang tadi lah, kafarah, ya, apa lagi, kafarah, fidyah, nazar, ya, hutang urus ini bank. Okey. Sebab hutang manusia ni, kalau si mati ni hutang kepada orang lain, kena bayar orang tu. Tapi macam mana pula orang tu hutang dengan si mati? Hutang tu jadi pusaka. Faham tak? Contohnya, banyak kes lah. Yang banyak yang apa ni, minta saya ulas adalah anak, ayah bagi hutang kat anak. Adik-adik dia persoalkan, ya. Itu pusaka lah yang wajib dia faraid, ya. Dia banyak lagi, ya. Banyak lagi berjaya, ya. Masa hidup ayah ni bagi hutang, nak pinjam, contoh nak buat projek lah, tak cukup modal, pinjam pada ayah. Itu banyak yang berlaku, ya. Kecuali kalau dia ayah kata tak apalah, dia tak ada, ataupun waris-waris halalkan, itu selesai lah. Sebab penting lah, waris-waris ni sangat penting, ya. Waris-waris sangat berkuasa, ya. Yang seterusnya diwasiat. Wasiat empat atas pencarian sepencarian, ya. Dan akhir sekali baru ini segi praktikal je lah, tuan-tuan, ya. Walaupun disebut dalam Quran tadi, nampak
diwasiati, wasiat dia hutang, tetapi juga tanggungan-tanggungan lain semati, dan juga boleh tuntut atas pencarian terlebih dahulu. Dan akhir sekali, parit dia last Kalau selesai atas, baru boleh bagi parit. Nanti ni detail pun dia lah tuan-tuan. Semua saya ni bagi snapshot kita ringkas-ringkas sebab masa pun agak macam dulu kita. Ini kita faham ini secara dasarnya macam ni. Kalau kita ada harta pusaka, kena selesai dia. Ingat dia orang perempuan muslimat boleh tuntut atas pencarian terlebih dahulu. Ini di bawah undang-undang. Walaupun dari segi hukumnya tak berapa jelas, tapi undang-undang kita membolehkan. Tuan-tuan ingat kita ada dua undang-undang, undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Telah pun diundang-undangkan di Selangor ni di bawah enactment Kongres Islam. Dia ada enactment wasiat Kongres Islam Selangor yang membolehkan tuntutan harta pencarian dibuat. Dan juga wasiat juga ada, nanti kita bincang wasiat wajibah dan sebagainya. Banyak tuan-tuan, sebab saya dah CD of kuliah saya buat seluruh Selangor. Cuma kita bincang buat ni yang panggil kafarah dan juga fidyah. Yang fidyah lagi, saya nak detail sikit fidyah ni. Tadi 1441 dia tinggal puasa sehari. Masuk 1442. Sekarang lah. Tak? Kalau dia sempat tak apalah. Dia masuk sini. Maknanya dia bila masuk saja sini, dia kena puasa sehari, fidyah dia puasa. Fidyah satu. Ini satu. Walaupun ada setengah kes tadi, kalau yang bagi orang perempuan yang bimbangkan anak, dia nyusukan anak, dia kena sini. Kalau dia puasa sini pun, dia kena puasa sehari dan juga fidyah satu. Tapi kalau di sini dia tak buat lagi, dia masuk sini tak? Yang perempuan tadi puasa sehari, fidyah dua. Masuk sini pula. Ini negeri-negeri lain, negeri Selangor dia berhenti ke sini walaupun dia kena mana di negeri lain masuk 1443 dia kena puasa sehari, fidyah. Kalau bagi yang ni tadi 2 hari, kalau bagi perempuan tadi fidyah 3 hari. 3 cukup 3 hari. 3 cukup. Ini yang saya kata berganda tadi tu. Faham tak? Simple dia tak? Semua boleh faham. Tapi bila yang banyak-banyak tahun tu, dia compounding lah. Dia maknanya berganda-ganda. Kita sebab yang satu kilo dekat 60,000 dia bayar video saja. Ada soalan tak? Ada soalan? Kau boleh lama lagi nak berkuliah. Ada soalan? Tak ada. Mana kalau orang yang kafarah tadi tu? Yang kita bimbang tu je. Kalau dia lewat tadi. Dia segala lah cinta ni. Kita bimbang dia masuk dia ada berganda. Makin banyak lah. Tapi kalau Selangor dia sehari, dia tak berganda. Selangor dia tak berganda. Ini dipatuakan Selangor dia tak berganda. Boleh faham tak? Ini bagi orang biasa, dia ni lah. Bagi orang biasa, yang kita yang biasa, yang sihat ni. Ini bagi yang perempuan, yang tadi. Tapi kalau yang sakit dia macam mana? Sakit dia tak ada lemak. Tapi kalau yang sakit dia tu, dia fidyah saja. Kalau di sini dia fidyah satu, mana masuk sini fidyah dua lah. Masuk saja sini dia fidyah dua. Dia lah, dia ganda gitu. Dia tak puasa. Dia ada orang yang puasa, ada fidyah. Ada yang orang di sini pun dia dah kena fidyah dan puasa. Begitu. Ada, okey. Tak ada soalan. Jadi kalau katakan harta pusaka ni 500,000 contoh contoh 500k lah contoh lah. Kalau jenazah dah hutang contohnya 200,000 lah. Ada baki 300,000 nanti kita bincang bahawa wasiat ni cuma 1/3 saja. Maknanya 100,000 100k. Dan maknanya harta pencarian ni boleh tuntut daripada baki terus pencarian boleh tuntut daripada 200k. Bukan semua ada orang dituntut semua tak. Atas pencarian dia boleh tuntut daripada baki setelah tolak hutang dan tolak wasiat. Ini yang saya belajar lagi lah. Praktikal macam ni. Tuan saya ni terlibat dalam banyak kes sebab orang kita ni dia banyak dia tak faham benda-benda ni lah. Dia kata wasiat dia, ayah dah wasiat, mak dah wasiat. Kena hati-hati dia. Wasiat ni tak semua boleh dilaksanakan.
Ada wasiat yang wajib, ada wasiat tak wajib. Tapi orang berhutang ni wajib berwasiat, ya. Elok tulis lah tuan-tuan hutang. Sebab ni anak-anak tak tahu dah. Lebih-lebih lagi buat puasa lah. Tulis tuan-tuan, ayuh ni masih tinggal berapa lama puasa. Malulah tuan-tuan ya. Kita melalui zaman dah betul tak kan? Zaman pop ye, zaman rock and roll. Saya kata tu tuan-tuan. Saya masa saya kecil pun itu juga. Sama-sama lah dulu ayah ni kita sama-sama bertobat lah tuan-tuan ya. Saya bimbang juga bila harta ni terlibat banyak dengan harta-harta yang orang kata yang tak patuh syariah ya. Kita bimbang, kita ni puasa, apa ni, pergi haji, solat ya. Bila ada harta-harta yang terlibat tuan-tuan, menyebabkan ibadat kita tidak diterima. Ini yang Rasulullah kata apa? Puasa ni hanya lapar dan dahaga, qiyamnya hanya berjaga malam. Ini yang perlu kita ambil perhatian. Sebabnya kita ambil perhatian sangatlah dulu. Walaupun sedikit lah. Dia kata ayuh tak tinggal banyak. Ini lagi bahaya. Dia kata kamu sedekah, saya sedekah. Saya kata adik-beradik lain dah setuju tak? Saya tak minta mana pula adik-beradik lain. Baju dia sedekah. Nah, sedangkan ada hak waris lain yang wajib yang kita dapatkan persetujuan terlebih dahulu. Ada soalan yang tak ada orang nak tanya? Ada? Okay. Silakan. Ya. Kena buat kelas. Okey, saya ringkas macam ni tuan-tuan. Harta pencarian ni bukan saja isteri, suami pun boleh tuntut sebenarnya. Selalunya saya tanya isteri nak tuntut ke tak tuntut. Itu sebabnya macam mana pun bila ada persetujuan daripada waris-waris, sebabnya tuan-tuan dalam apa hal pun, kalau waris-waris setuju tak, harta pencarian dia kata tak apalah bagi ke mak semua tak. Saya ada kes tuan-tuan. 5 orang waris, seorang isteri dan juga anak-anak. Anak-anak kata nak serah semua pada mak. Tak ada masalah. Ini masalah tuan-tuan. Anak mak duduk diam. Tak. Dia kata ni suami air punya. Dia jaga-jaga dia orang. Saya minta nasihat ni. Banyak ke. Anak-anak tak berani tak. Ada orang dia. Bawa berniaga, bawa pergi umrah. Tak. Duit siapa? Bukan duit kita. Duit waris-waris. Wajib kita minta. Persetujuan. Kalau setuju tak ada masalah. Ada wasiat ke, ada hibah ke, dapat. Kalau waris setuju senang. Banyak kes saya nak cerita tadi. Sebab ni kita nak, kalau sempat nanti kita ada kelas yang nak ajar. Macam mana kalau banyak kes tak perlu pergi mahkamah syariah, tak perlu pergi mahkamah tinggi sivil. Pergi jawab sekretariat isi orang kan. Mudah tak tuan? Kalau kita tahulah. Tapi masalahnya kita ni sikit-sikit nak buat mahkamah. Banyak keadaan tak perlu. Nanti kita bincang lah. Tak sempat. Sebenarnya secara umumnya tuan-tuan, tuntutan dia boleh dibuat. Tapi tuntutan dia buat di mahkamah syariah kan. Tapi kalau waris setuju tak payahlah. Tak. Ini banyakkannya dia turun lantik lawyer pergi tutup ke mahkamah syariah. Ya, sila. Itu pun nanti kelas. 1/3 ni maknanya dari segi hukum ya. Memang ada syariat dia. 1/3 sahaja yang boleh diwasiatkan kepada bukan waris. Kalau wasiat kepada waris, jumhur ulama kata tidak sah. Ini pun satu hal juga ni. Banyak juga orang kita ni. Dia kata ayuh dia wasiat. Saya kata kamu ni siapa? Anak waris. Waris sudah ada. Tapi kalau dia kata kami semua setuju dengan wasiat ayah, tak ada masalah. Tak ada. Tak ada selesai. Tapi bila seorang bangkang, seorang dispute, bacakan wasiat tersebut. Kalau 5 orang waris contohnya, seorang tak setuju, yang dia kena bagi bagian farid dia, yang 4 tu nak ikut-ikut lah, tak apa. Bakilah. Maknanya dia dapat bagian farid dia. Banyaknya saya banyak kes dengan yang perempuan biasanya berlaku kematian, orang perempuan ni minta sama rata. Padahal dalam Al-Quran sebut perempuan dapat 1, lelaki dapat 2. Nampak? Tapi lelaki ni biasa dia tak nak dia dah. Dia kata tak apa ikut nanti. Tapi biasanya saya terangkan sebab dia kena tahu dua bahagian farid tuan-tuan. Contohnya kes tu dia di Melawati. Ini paling dekat. Ada 7 orang adik-beradik, 4 lelaki 3 perempuan. 4 lelaki 3 perempuan. 4 lelaki 3 perempuan ni dia 4 orang lelaki
3 perempuan. Kebetulan adik yang meninggal ni tak ada suami, tak ada anak. Mana adik-beradik dapat lah. Jadi lelaki ni dia kena kali 2, perempuan dia kena 1 saja. Maknanya dia 8 campur 3, ada 11 bahagian. Mana lelaki dapat 2/11, dia dapat 2/11, dia dapat 1/11. Tak nampak beza kan? Tapi bila saya kira dari segi jumlah nilai dia, lelaki dapat 60,000, perempuan dapat 30,000. Yang abang suruh nak kat tangan tu Haji tak jadi sama kata lah. Ini yang berlaku ya, sebabnya dia tak tahu apa nilai. Tapi saya ni technically saya memang practically saya beritahu dia lah. Ini cara saya duduk dunia. Sebab dia orang panggil saya ni, saya bagi nasihat dia tu lah. Kalau dia kata setuju tak apa. Macam ada kes satu kes di Segambut, 8 orang adik-beradik, 3 orang diserah pada adik-beradik dia. Ada tuan-tuan. Itu bagi takarus dia tu. Takarus ni maknanya dia boleh lepaskan bahagian lepas bahagian. Tapi banyak yang lepas juga. Dilepaskan hak. Oh dulu kamu dia kata. Okey tuan, masa pun dah time ni. Ya, sila. Ibah dia bukan bersatu. Ibah bukan bersatu. Dia terkeluar daripada satu bersatu. Tak masuk dia. Dia mana dia tak masuk tadi, dia luar hibah, amanah ataupun transfer yang dah jual. Itu nanti lah, kita bincang. Tuan-tuan kalau nak dalam lebih lanjut, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya 012 315 3150. Nama saya Sofian ya. InsyaAllah saya ni banyak orang panggil datang rumah, datang pejabat. Saya jadi orang tengah. Saya kena maki hamun pada tuan-tuan sebab orang tak faham. Segi hukum ya. Saya terangkan segi hukum sikit ni macam mana. Ada setengah keadaan tu banyak orang kita ni dia ingat dia ada bahagian, rupa dia tak ada bahagian. Kan? Ada keadaan juga yang dinamakan asabah dalam ilmu faraid. Dia dapat asabah sebagai baki, tapi sebenarnya dia bila laki-laki tak ada baki, dapat telur. Ada keadaan di mana dalam Quran sebut 2 nisbah 1. Ada keadaan lelaki dan perempuan sama. Ada keadaan adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu sama bahagian. Ada keadaan dia. Interesting lah. Itu belajar faraid interesting. Sebabnya masalahnya kita bukan masalah lah. Banyakkan saya pergi seminar, kursus hanya kiraan saja. Sebenarnya banyak usually bab ni, bab hutang, bab puasa, bab syariah, malah bab-bab dari segi kedoktoran and medical. Bila meninggal serentak, macam mana keadaan dia. Dia bersalah. Ada meninggal bunuh secara sengaja, tak sengaja. Tuan-tuan, ini apa yang dari segi hidayah, isu-isu hidayah juga dalam ilmu faraid. Sangat luas. Saya juga tuan-tuan, nanti kita ada satu lagi, sila. Ya. Itulah sebaik-baiknya. Tapi maklumlah tuan-tuan setengah orang dia transfer, tiba-tiba anak dia transfer, dia pula tempat lain lah. Boleh buat lagi mana, boleh lah. Di bawah bersyarat lah, di bawah bersyarat. Di bawah bersyarat, di bawah bersyarat. Dia bukan mati, teknikal tu kena betul kan dia punya prinsipal tu. Macam ni, bila kita buat hibah tu kita dah bagi. Kita dah bagi pada dia, tapi bersyarat. Hibah bersyarat dia bagi. Maknanya pindah milik. Macam juga ASB kan, kita bagi ASB, kita buat hibah kan. Bukannya anak tu ambil, tak boleh. Kita buat hibah amanah, kita bagi hibah amanah bersyarat. Sama juga tabah haji, hibah mutlak, hibah amanah mutlak. Itu lain berarti. Macam dengan takaful kan, takaful kalau katakan orang tu mati tak, benefit tu tak dapat lah kepada orang yang kita hibah. Kalau mati pun dapat lah. Maknanya kalau dia hidup contoh, dia tak mati tak, sampai dia matured kan, takaful, orang tu keluar dia. Itu kan. Dia mana hibah bersyarat dia bagi. Dia bukan tak ada, jangan kata tak ada. Terus kita tadi faraid tetap berjalan. Itu sebabnya kita nak buat hibah pun saya nasihatkan tuan-tuan belajar faraid itu. Sebabnya tujuan kita buat hibah ni tak boleh kita nak nafikan hak orang lain. Itu hukum. Dia kata aku ni kalau boleh suami I tak mahu bagi satu sen pun. Ataupun suami kata isteri tak bagi satu, tak boleh. Itu sebabnya tuan-tuan nanti kita bincang bahawa ada keadaan-keadaan tertentu walaupun nak buat hibah,
boleh lagi buat tuntutan tertentu. Dia itu segi undang-undang lah, kita kemudian kita bincang. Okay, saya rasa cukup lah tuan-tuan. Dah tutup suku dah. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan. Jadi kena ambil perhatian bahawa bab puasa ni ada bab kafarah, bab fidyah, soal-soal dia bila berlaku kematian, kena ambil perhatian. Bab hutang kepada Allah, ya, yang syarat autornya perlu diselesaikan dulu. Jadi macam mana? Dengan menggunakan harta semati, bukan menggunakan harta waris. Waris tidak wajib bayar, tuan-tuan. Waris bukan tanggungjawab dia bayar hutang semati menggunakan harta dia. Dia wajib bayar hutang semati menggunakan harta semati. Kalau semati tak ada harta macam mana? Anak-anak boleh lah. Si anak ayah kita tak, roh dia takkan, Tapi macam mana tak? Ayah ada harta juta, tapi hutang ayah 9 juta. Kan berat juga kan. Dia berlaku ni, pernah orang tanya saya, ya. Dia kata ayah dia ada 1 juta harta, tapi hutang 10 juta. Maknanya dia bayar 1 juta, 9 juta lagi sangkut tak? Berat juga tak? Kita hutang kita nak bayar apa setengah mati. Apa lagi hutang lain tak? Jadi benda-benda gini tuan-tuan, bab sembahyang semua, kalau boleh kontrol. Ini peringatan untuk diri saya juga lah. Bab orang lain tak boleh ganti, tak ada fidyah sembahyang. Jangan orang kata ada fidyah nak bayar. Tapi memang ada. Kalau dia sangat lemah, seorang sahabat dia bayar fidyah untuk ayah dia yang tinggal sembahyang, tapi jumhur ulama kata tak. Kita tadi saya mohon maaf banyak sekali lagi, segala kesilapan daripada saya yang lemah ini tuan-tuan, yang benar tu Allah Taala. Tuan-tuan ambil ibrah tuan-tuan. Di bulan puasa ni kita orang kata muhasabah diri. Sebab apa tuan-tuan? Saya jangan dengarlah, kalau kita derma menggunakan duit yang tidak patuh syariat, tak diterima. Kalau kita zakat, harta kita dia tak patuh syariat, kita zakat, tetap tak sah zakat tersebut. Betul? Faham tak? Ni rumah pusaka ni, banyak rumah pusaka. Rumah pusaka, kita duduk rumah pusaka yang belum dibahagi para rakyat. Tu nampak orang kita ni banyak, saya hampir seluruh Malaysia saya rujuk perkara ni, orang kita terlepas pandang. Jadi ambil peringatan lah. Jadi untuk hari ini, bagi apa ni, nanti sebagai kita sama-sama membaca tasbih kepala dan juga surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.